Kalau ASB tu dia lebih kepada pelaburan saham, ada derivatif, ni benda awak tak tahulah. Benda-benda yang stok semua tu, pelaburan duit kita masuk ke situ. Kalau amanah hartanah Bumi Putra ni, kita saham juga, tapi saham tu dalam bentuk properties, bangunan, sewa kedai dan sebagainya. Itu yang memberikan dividen. Kenapa saya kata amanah saham ni boleh menjadi wang masyuk kepada awak? Sebab dia memberi dividen kepada awak. Itu istilah tadi, dividen diterima. Dividen diterima. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya apa? Belajar lah. Dividen received. Ada belajar? Dividen received dalam element income statement tu ada dividen received. So ada lagi satu Great Eastern. Contoh, banyak lagi takaful lain, tapi saya promote Great Eastern hari ni. Sebab dalam produk-produk takaful, dia pun ada produk investment. Selain dapat takaful, tahu takaful tu apa? Takaful tu insurans, lebih kurang insurans lah. Dia memberi satu protection, ataupun sekiranya berlaku apa-apa pada diri anda, dia akan memberi satu jumlah wang kepada anda akibat kemalangan ke, akibat sakit kritikal ke, akibat mati ke. Kalau mati tak dapat kat awak lah, dia akan dapat kepada waris awak. Di samping tu ada juga pelaburan. Nanti kita akan cerita selepas ni apa Great Eastern punya cerita lepas ni, sebab saya ejen takaful. Kemudian ada lagi pelaburan yang lain, sebagai contoh saham. Saham saham ni memang luar jangkauan awak lah. Saya hanya cerita kat sini kat awak apa yang boleh menyebabkan duit masyuk. Dalam internet sekarang ni pun tengah famous, orang mengajak kita main saham. Kalau setengah pelajar pun ada juga yang dah mula bermain saham. Tapi hati-hati hati-hati. Saham ni macam mana boleh dapat untung? Kontra. Maksudnya dia beli masa harga rendah, masa harga tu tinggi dijual, dapatlah keuntungan. Saham ni kalau ikut harga dia murah je. Satu saham 7 sen, 8 sen, RM1 2. Murahnya. Boleh lah kau masuk? Ya ke tak? Tapi syarat nak beli dia tu tak main lah, 1 unit. Dia tak bagi 1 unit sekali masuk. Saham ni kalau nak masuk kadang-kadang paling minimal 1000 unit. Tapi 1000 tu pun jarang dapat. Sekali nak masuk 10,000 unit. Kalau ada satu saham 1 unit RM1, kena ada 10,000. Ada duit 10,000. Awak sanggup dah 10,000 terbang gitu saja? So saham ni adalah risiko yang tinggi. Saham risiko tinggi. Risiko tinggi maksudnya kalau untung pun dapat tinggi, tapi kalau rugi pun boleh mematikan diri. Sebab itu ramai tahun 1998 ramai yang bunuh diri Cina India, sebab ramai main saham. Orang Cina, orang India ni suka main saham sebab dia tahu, dia suka risiko tinggi ni. Dia suka risiko tinggi. Okey. Dan biasanya saham ni digovern oleh Suruhanjaya Security. Dia kalau Suruhanjaya Security pernah dengar tak? Dia macam bank negara. Bank negara dia jaga bank-bank, tapi Suruhanjaya Security dia jaga saham-saham. Dah mula bosan kan? Okey, tak apa. Nanti kita tukar pada yang tak bosan. Okey, ada juga pelaburan hartanah. Pelaburan hartanah. Macam saya cakap tadi, orang kaya-kaya kalau orang tahu, ini menjadi satu isu sekarang. Orang kaya biasa kat Malaysia ni siapa? Cina. Orang Cina. Awak tahu tak kenapa rumah mahal? Cina beli. Sebab Cina beli. Menjadi trend sekarang ni, dia buat spekulasi, menjadikan spekulasi. Orang Cina kaya-kaya, dia kalau rumah 100,000, 200,000 tu dia buat apa? Dia beli cash je. Dia beli cash, lepas tu dia jual balik dengan harga yang lebih tinggi. Kan? Awak sekarang ni, untuk awak agak rasa mampu tak beli rumah? Sekarang ni dah ada satu kajian menyatakan rakyat Malaysia mungkin akan merempat satu hari nanti sebab tak mampu nak beli rumah. Rumah sekarang paling murah berapa? Rumah sekarang paling murah pun 80,000, 90,000, kos rendah. Kos rendah layak tak awak nak mohon? Awak tak layak. Degree tak layak untuk mohon. Dari sudut gaji tak layak, tapi dari sudut income relatif memang layak. Sebab memang tak mampu nak beli rumah sampai 100,000, 200,000 kan. Kalau kat Johor langsunglah rumah dia punya mahal kan. Properties kat Johor pula bukan orang Malaysia yang pegang, kebanyakannya bangsa asing kan. So dia orang telah menspekulasikan harga ni dengan beli banyak-banyak, lepas tu dia jual dengan harga tinggi. Akhirnya kita tak mampu nak beli. Akhirnya kita akan menyewa sepanjang umur hidup kita. Itulah, akhirnya kita merempat lah. Maksudnya tiba-tiba tuan rumah nak ambil rumah tu, aku nak rumah tu sekarang juga. Terpaksa kita keluar pada rumah. Ingat senang ke nak cari rumah sewa yang baru? Susah kan? Antara properties yang patut anda beli pada peringkat muda awal,
bukanlah kereta, tetapi rumah. Itu yang anda kena tahu. Tapi nak beli rumah bukan mudah. Bukan mudah. So sekarang ni antara yang kerajaan bagi, antaranya rumah yang awak boleh tahu ialah perumahan Prima. Nama dia Prima. Itu yang boleh mohon. Terbaru ada skim perumahan belia. So boleh buka internet lah. Memang awak tak mampu lagi sekarang, tapi itulah first thing yang awak kena fikir bila dapat gaji pertama. Bukan beli kereta. Sebab beli kereta tu anda boleh tukarkan. Dia ada substitute tau. Substitute tu apa? Substitute tu pengganti. Contoh kereta baru dengan kereta second, ada substitute. Maksudnya kalau aku tak mampu ataupun aku rasa belum sampai masanya lagi, kan, aku tak beli kereta baru, aku beli kereta second hand. Kereta second hand sekarang pun dah boleh dapat dengan harga yang baik, dengan kualiti yang baik. Maksudnya setakat nak pergi kerja, setakat nak pergi jalan jauh sikit-sikit, lepaslah kalau Wira sekarang berapa habis kereta second hand? 13. Tak, kawan saya baru ni beli 7,000 dah dapat Wira. Kalau kena cara je lah. Tapi kena hati-hati. Nak beli kereta second hand, janganlah beli kereta second hand yang rosak, kan? Akibatnya maintenance awak tu bulan-bulan tinggi, baik gila kita baru. So dia kena buat comparison. Nak beli kereta, kena ada cara pula beli kereta second hand. Macam saya pun, my first car is bukannya kereta second hand juga. Bukan kereta baru. Saya beli kereta second hand Exora baru ni saya beli 35,000. Baik cash lah. Saya tak ada hutang apa-apa. Saya pun tak ada hutang PTN. Saya dapat beasiswa. Saya tak ada hutang apa-apa. Rumah ada sebiji lah. Kerja, awak ingat saya umur berapa sekarang? 35. Saya baru je. Saya ni tak jauh jumpa daripada korang. Umur saya sekarang baru 29. Maksud saya kerja baru 5 tahun. Tapi saya dah ada satu rumah dan saya dah ada kereta. Tak ada financial, tak ada hutang. Caranya, adakah dengan cara saya bekerja part time banyak apa? Ada juga buat, tapi tak banyak. Tapi cara yang paling banyak ialah saya menyimpan. Daripada 3,000, teka berapa saya simpan? 2,000 simpan. 3,000, 2,000 simpan. 2,000 kali 12, 24,000 setahun. Awak boleh simpan 24,000 setahun. Kalau dah kerja 3 tahun, 24. Itu tak kira gaji kita setiap tahun akan bertambah. Contoh 3,000, gaji saya 10,000 sebenarnya. Tak ada saja je. Contoh saja je. Saya tak bagi tahu figure sebenar pun. Tapi saya bagi tahu lah, siapa yang ada degree accounting, gaji dia memang mahal daripada orang lain. Kalau siapa sekolah rendah, sekolah menengah kan, kalau tanya cikgu account dengan cikgu biasa, cikgu account tangga gaji dia 3 lagi tinggi. Itu memang realiti. Kalau ikut standard government, yang pertama sekali gaji paling mahal doktor, medical. Yang kedua accountant. Yang ketiga baru engineering. Yang keempat, yang ketiga lawyer. Yang keempat engineering. Yang kelima barulah lain campur-campur. Itu adalah sebab kenapa. Sebab payah nak belajar accounting ni sampai macam nak mati. Dia payah kurang sikit je daripada medik. Tak adalah, medik lagi susah. Medik dengan dentistry. Dentistry saya tak sure sama ada tak PSA 3 PSA 1 soalan paper. Dentistry ada 3 subjek 1 paper. Tak ada, tak sehebat medik lah. Itu yang medik hebat tu. Awak tahu ada kesusahan medik tu sebab apa? Sebab dia 3 subjek 1 paper. Faham tak? Tak faham yang soalan tu. Contoh SPM kita ada subjek matematik, biologi, kimia. Semua subjek tu 1 PSA je. Maksudnya susah dia tu orang nak spot benda. Masuk apa pun tak tahu ni. Soalan biologi ke soalan kimia dia tanya ni. Kan? Kesusahan budak medik. Itu sebab gaji dia mahal. Okey. Kita sambung. Ada situ. Lepas tu pula, ke kau tak tahu ni? Tak tahu Lepas tu pula dia orang multiple choice dia orang. Kalau betul, dapat markah. Kalau salah, kena tolak 1. Tahu kan? Korang ada macam tu? Tak ada kan? Baik tak payah jawab. Tak payah jawab tu kosong. Tak dapat apa-apa. Bahaya. Tapi memang betul lah, sebab dia melibatkan nyawa kan. Mana boleh alamak tersalah potong kan. Mampus kan. Tak boleh kan. Mana aku letak ni? Hilang lah. Tak, saya tak tahu. Okey, seterusnya belum lagi.
Seterusnya pelaburan emas. Okey, pelaburan emas ni pun adalah satu investment yang boleh kita lakukan. Tetapi sekarang ini pelaburan emas bukanlah yang terbaik sekarang ni. Harga emas sudah jatuh. Harga emas sudah jatuh. Dulu je. Macam mana nak dapat untung daripada pelaburan emas ni? Sama juga konsep dengan saham tadi. Kita beli masa harga rendah, jual masa harga tinggi. Tapi untuk pelaburan-pelaburan ni semua awak kena ada mentor. Saya bukanlah mentor untuk pelaburan-pelaburan macam ni. Awak kena belajar. Sebabnya akibatnya awak akan merana. Selain itu kita boleh simpan dalam forex. Forex pernah dengar tak forex? Pernah tak? Pernah dengar tapi tak tahu apa kan? Forex ni orang panggil tukaran mata wang asing. Tukaran mata wang asing. Forex ni macam mana boleh dapat untung? Macam mana boleh masyuk duit kita? Masyuk tu sebab sama juga konsep macam saham pelaburan emas tadi. Kita beli masa harga dia rendah, kita jual masa harga dia tinggi. Tapi forex ni ada masalah sikit dari sudut Islamic punya, financial punya. Dia mungkin ada, mungkin dah banyak putuskan memang haram. Memang haram. Sebab adalah nanti awak belajar. Jadi saya akan sentuh sikit bagaimana pelaburan itu dikira sebagai halal. Kemudian simpanan tetap ataupun dalam bahasa Inggeris ni panggil fixed deposit. Fixed deposit. So dalam account bank awak biasa awak buka account apa? CIMB. Bukan nama nama bank awak pergi tu. Nama account awak buat tu. Wadiah. Bukan wadiah. Wadiah. Namanya simpanan. Simpanan. Account simpanan tu awak akan dapat apa akhirnya? Dia tak panggil dividen dah sekarang. Dia panggil hibah. Wadiah tu hibah. Hibah tu hadiah. Berapa sen awak dapat? 0.07 sen. Sikit je. Bank ni kedekut kat awak tau. Bank ni kedekut pada awak. Tapi awak punyalah bermurah hati dengan bank. Sebab apa saya kata bermurah hati dengan bank? Berapa banyak kad ATM yang ada pada awak? Siapa yang ada satu angkat tangan? Kad ATM. Kad ATM tak ada satu pun. Siapa ada satu angkat tangan? Satu je kad ATM. Siapa yang ada dua kad ATM? Siapa yang ada 3 kad ATM? Siapa yang ada 4 kad ATM? Wow. Siapa yang ada 5 kad ATM? Okay. Awak tahu tak? ATM pula. Bank charge every ATM card awak, every card ada RM10, ada RM8 every year. Tapi bank tak pernah pun bagi awak sebanyak RM8 setahun. Awak bayangkan dah, awak ada 0.07 sen sebulan. Kali dengan 12 berapa? 10 sen. 7 kali 12 sen. 7 kali 12 apa? Berapa sen lah, kurang daripada RM1, betul? Tapi awak bagi dia RM8, RM10, kan? Nampak sikit lah RM7 je kan? Tapi awak tak, mungkin awak rasa benda tu benda yang simple sebenarnya rugi Bank yang awak sepatutnya kena ada, satu bank kalau dari sudut UAE ni muamalat lah. Sebab awak kena bayar yuran dengan dia, awak kena ada akaun tu. Lepas tu bank Islam. Bank Islam ke bank muamalat sekarang ni? Muamalat. Bayar yuran bank muamalat. PTPTN masuk dekat bank muamalat. Mungkin bank muamalat awak kena ada. ATM yang ada kat sini? Bank Islam je. Bank muamalat ada? Okay. Kalau dah ada ATM bank Islam, tak perlu lagi ada ATM bank muamalat, tak perlu buka pun bank Islam. Tak perlu buka. Yang kedua awak kena ada, dia paling banyak 3. Satu, akaun yang ada berkaitan dengan diri awak, iaitu yang ada unsur PTPTN. Yang kedua, akaun yang Fama nak bagi senang. Di Fama apa yang nak bagi senang? Fama nak bagi masuk duit tu, bank apa yang senang? Bank apa-apalah. Yang tu yang kedua. Dan yang paling elok sekali yang kita kena ada ialah Maybank. Sebab mana ada ATM Maybank. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab banyak kita tak sedar bahawa kita suka bagi duit kat bank. Setiap kali awak cucuk, kalau ATM, contoh awak bank Islam, awak cucuk kat Maybank, berapa kena cas? RM1. Adakah RM1 je awak cas sekali? Tak, awak sekali cucuk, betul. Keluar RM100, cas RM1. RM1. Awak tak dapat RM100, awak sebenarnya dapat RM99 je. Betul tak? Tapi itu sekali, awak keluar sekali je ke? Jadi kita kena ada habit bahawa kalau kita nak keluar duit, kena cari ATM bank kita juga. Tapi memang susah nak cari bank Islam kat mana-mana, susah. Bank muamalat lagi dah susah. Muamalat lagi dah susah. So
kita boleh ada Maybank, bank yang tu. Saya galakkan ada 2 sahaja ATM yang awak ada. Paling banyak 2. Cuba iktihad 2 saja. Itu kaedah dia. Ni saya campur-campur lah ni. Saya bagi tips dan sekali lagi pelaburan. Kemudian simpanan tetap dan tabung haji saya sekali, lebih kurang. Tabung haji ni dibagi dividen juga. Dividen. So tabung haji ni antara tempat yang bagus juga untuk awak melabur dan menyimpan, sebab dia bagi dividen yang agak tinggi, lebih kurang 7 atau 8%. Sama juga dengan ASB. Tapi apa beza ASB? Warna saham pun juga. ASB tak tolak zakat. So awak kena bayar zakat sendiri. Dan yang paling penting, ASB ada unsur haram. Okey, saya tengok ni. Cuba tengok ni. Ni surat daripada Security Commission. Security Commission ni apa? Macam saya cakap tadi, dia adalah institusi yang menjaga saham-saham di Malaysia. Dia kata apa? Tak nampak. Dia kata kat sini, saya singkatkan. Your letter date, we wish to inform that the Sharia Advisory Council of Security Commission has taken note of the permissibility harus fatwa endorsed by Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Masyarakat bagi Hal Agama Islam notwithstanding above, the SAC of SC has made a decision that both ASB and ASN scheme do not comply with the SC guideline on Islamic Unit Trust Fund. Okay, macam ni. Ada orang tanya, apa hukum melabur dalam ASB? Orang hantar surat ke SC. So dia reply ni. Ni yang reply. Dia kata, kalau ikutnya Pak Cik, ASB ni, ASN tidak ikut, dia tak kata haram. Dia kata do not comply, tidak mengikut syarat unit amanah guideline, apa bahasa Inggeris, bahasa Melayu, guideline ni apa? Garis panduan amanah saham Islam. Garis panduan amanah saham Islam tak follow. Apa garis panduan dia? ASC kata dalam keseluruhan saham syarikat tersebut atau institusi tersebut, 90% unsur halal, 10% unsur haram, pejam mata halal. SC punya guideline. Faham? SC punya guideline, Security Commission kata satu-satu institusi yang membuat pelaburan ada 10% unsur haram dalam keseluruhan entiti perniagaan dia, tutup mata halal. Faham tak? Tapi kalau ASB ni dia kata tak halal lah, tak harus awak melabur ni. Maksudnya ASB tu apa? Lebih daripada 10%. Unsur keharaman dia lebih daripada 10%. Kenapa? Sebab ASB banyak melabur dalam entiti-entiti yang tidak patuh syariah. Contohnya dia melabur dalam apa Genting Highland tu? Bukan kasino. Syarikat Genting Highland tu Berjaya Resort apa, bukan, ada antaranya melibatkan keuntungan daripada situ. Lepas tu dia tak secara terus tau. Dia tak melabur secara terus, tapi dia melabur dalam syarikat-syarikat. Contoh, dia melabur dalam syarikat A. Syarikat A melabur dalam syarikat B. Syarikat B melabur dalam saham judi. Faham tak? Dia secara tak direct, tapi akhirnya dapat sampai ke situ. So unsur akhirnya ASB tu meragukan. Ini bukan saya cakap, ini Dr. Zaharuddin merupakan pensyarah YA juga yang membuat kesimpulan. So kita nak melabur, kita kena melabur pada tempat yang betul. Antaranya perkara yang kena tengok, pertama sekali bila kita nak melabur, yang pertama mesti halal. Tempat yang kita nak melabur tu mestilah institusi yang halal. Apa maksud institusi halal? Bukan halal makan tu, babi tak ada, anjing tak ada, want to touch the dog, bukan. Bukan isu tu. Bukan setakat itu sahaja, tapi elemen-elemen lain yang mungkin anda tidak tahu dari sudut kewangan. Yang pertama, dia mesti bebas daripada riba. Riba tu apa? Riba tu interest. Mungkin saya tak sempatlah nak ajar apa itu riba, tapi kena bebas daripada riba. Dalam sistem yang sekarang, apa yang ada riba sekarang? PTPTN dia tak panggil riba lah sekarang. Dia dah tukar dia punya charge, dia tukar kepada ujrah 1%. Dia dah tukar konsep. Walaupun masih didebatkan, tapi itu isu lain lah. Okay. Lagi, apa yang sebenarnya? Kalau awak masuk ni memang awak terlibat dengan riba. Alhamdulillah. Apa? Awak simpan dalam bank konvensional. So apa yang awak dapat 7 sen, walaupun 7 sen tadi awak dapat dalam bank konvensional, hukum dia riba. So saya nasihatkan awak, siapa yang masih ada akaun dalam bank konvensional,
sila beralih kepada perbankan Islam ataupun awak tukar pada window Islami. Contoh Maybank, awak ada akaun Maybank tapi dia bukan Maybank Islami, Maybank biasa, minta tukar kepada Maybank Islami. CIMB buka, saya tak bukan CIMB, saya buka, saya nak tukar pada CIMB Islami. Memang masa awak pergi tukar tu aku cakap, tak payahlah tukar, susah. CIMB Islamic ni biasa dia akan lembab sikit, lepas tu awak punya dividen akan dapat kurang sikit. Memang macam tu, memang dia akan cakap macam tu. Dia memang susahkan sikit kadang-kadang. So ni tak tukar Kemudian bebas daripada judi. Bebas daripada judi. Judi ni judi lah kan. Judi ni apa yang berlaku pada yang contoh yang biasa berlaku pada awak? Dulu zaman kecil-kecil ada nak main judi? Tikam. Ada, ya, tikam. Tikam. Yang masih ada pada zaman korang ada juga ni, pelajar-pelajar universiti pun masih terlibat judi. Apa agak-agak? Main bola. Betul. Main bola. Ramai yang tak sedar bahawa yuran penyertaan untuk masuk bertanding boleh jadi judi. Boleh jadi judi. Contoh bila kumpul satu tim futsal nak main, setiap orang yuran penyertaan kena bayar RM100. 100 kumpul ada 10 tim. 10 kali 100 kali 10 dapat 10 kali 100 dapat 1000. So 1000 tu, duit tu akan diberi kepada siapa yang juara. Maka itu akan jatuh judi. Jatuh judi. Banyak lagi aplikasi-aplikasi lain. Ada juga orang tanya, boleh ke kami suka-suka. Kami suka-suka je, sukarela. Maksudnya kami bagi. Itu tidak boleh menjadi alasan. Sebab suka-suka, maka suka tu maksudnya saya redha lah. Tak apalah, saya redha je nak bagi 100. Kalau kalah tak apalah, nak buat macam mana kan. Memang itulah orang judi. Orang judi 4WD ke 3D tu, dia memang redha lah. Dia dah datang dengan niat, kalau aku kalah, redha lah, nak macam mana. Betul tak? Kenapa aplikasi dia tak sama dengan main futsal? Itu yang jadi ramai orang masih tak boleh terima idea ini adalah judi. Main futsal, kami sonok-sonok je untuk sihat kan. Kenapa dia jadi judi? Tak, memang orang yang main 4WD tu pun dia seronok-seronok dan dia tahu risiko dia. Kalau aku kalah, duit aku burn. Tak apalah, aku niat sedekah kepada orang yang menang. Aku niat sedekah kepada orang yang menang. Boleh ke macam tu? Tak, dia tak diterima sebagai begitu So hati-hati. Sekarang ni fenomena sekarang joran. Pertandingan joran. Itu lagi lah. Bayar RM70, bayar RM100, memang dia akan kata itu yuran penyertaan. Untuk kalau duit tu memang diberi untuk buat pengurusan, tak ada masalah. Contoh dia masuk ke nak bayar sewa, contoh padang apa ni? Bukan padang. Taman apa ni? Taman bandar selalu buat pertandingan joran kan. Dibayar MPK untuk tu, kos pengurusan orang panggil. Nak beli air, tempah t-shirt untuk peserta-peserta joran, tidak ada masalah. Tapi kalau dia masukkan duit itu ke dalam hadiah pertandingan, maka dia akan menjadi satu unsur judi di situ kan? Melainkan hadiah pertandingan tersebut ditaja oleh mana-mana pihak lain. Ditaja oleh siapa-siapa. So itu awak nak tahu lebih lanjut, buka laman web ustazzarudin.net. Tapi saya nak cerita, Kalau dia tak bagi duit tapi dia bagi hamper, dia tak kisahlah duit ke hamper ke. Duit hamper tu datang dari mana? Duit daripada penyertaan. Sama juga. So hati-hati. Student pun ramai je yang tak sedar ni, buat event sukan kan, minta duit penyertaan daripada pelajar. Sebab kita faham, sebab malah OSC kena kot nak bagi duit, bajet tak cukup kan. Mana nak cekal duit nak bayar hadiah daripada student-student lah. Dia ada aplikasi lain, tapi saya tak nak cerita kat sini lah. Saya takut jadi trend kat UIA. Macam mana nak menghalalkan benda tu. Saya tanya Ustaz Zarudin sendiri. Ya. Kalau niat kita mana saja macam mana dia cakap, tapi kita tak tahu hukum ni, adakah benda tu jatuh hukum macam ni? Itulah yang diperdebatkan. Masih lagi benda ni, dia orang panggil benda ni ijtihad tau. Tahu ijtihad ni maksudnya ada yang boleh kata betul, ada yang ulama kata tak ada isu langsung. Tapi di Malaysia banyak sepakat bahawa memang dia akan jatuh judi. Tapi ada juga ulama yang argue ni tak ada judi langsung sebab dia dah redha. Antara din minhum istilah dia, maksudnya dia dah redha. Tapi banyak ulama, dia memang Syafi'i ni dia lebih berhati-hati kan. Dia berbanding mazhab, tak ada kata Imam Syafi'i yang terbaik. Bukan kata terbaik, tapi kaedah membuat hukum tu banyak ulama yang ada yang jenis berhati-hati, ada yang jenis nak melapangkan sikit. Sama juga isu I want to touch the dog. Dia adalah unsur ijtihad. Boleh ke tak touch the dog ni? Ada isu tak sebenarnya? So ada jadi pergaduhan antara dua ulama kan. Ada yang kat ulama, ada ustaz-ustaz yang famous juga. Ustaz Zahuddin pun komen juga dalam ni. Dia kata kenapa nak jadikan isu I to touch the dog? Tak ada masalah, pegang je lah anjing. Lepas tu sama lah, tak ada isu
Kenapa? Kita nak itu perdebatan dia lah. Dia adalah hujah dia mengapa dia cakap itu. Ulama yang mengatakan tak boleh pula ada hujah dia masing-masing. Tapi kita kena ikut keadaan. Saya berpendapat bahawa dia boleh jatuh judi lah. Jadi kita minta sponsor. Melainkan seorang je yang sponsor. Maksudnya dalam pertandingan tu saya bagi 1,000 dalam pertandingan ni. Hadiah dia memang 1,000. Nak beli hamper, belilah 1,000. Kalau saya menang, semua 1,000 tu saya dapat lah. Kan? Tapi kalau saya kalah tak apa. Nak macam mana? Kan? Memang saya niat seorang je. Tapi bila ada 2 orang yang 2 orang, 3 orang, 4 orang yang campur-campur, dikumpul-kumpul, seorang je dapat. Maksudnya ada unsur orang yang lain rugi. Bila ada unsur orang lain rugi, itu boleh jadi judi. Okay. So hati-hati. Bebas daripada realisasi, bebas daripada penipuan, bebas daripada gharar. Gharar tu apa? Keraguan. Contoh unsur keraguan ni jarang sangat ada. Yang boleh kita bagi contoh sekarang, transaksi internet. Ini banyak gharar, keraguan. Transaksi internet, beli dan jual secara online. Gharar ni boleh jadi okey apabila ada satu institusi yang menjadikan dia tidak lagi ragu. Contoh transaksi secara online. Maybank, saya bayar yuran pada awak, saya bayar apa-apa pada awak. Pada asalnya gharar tak ragu, dia ke tak dapat. Dia tak sama macam kita transaksi secara langsung. Saya bayar awak, duit tu dapat. Tak ada unsur ragu kan? Tapi ini saya kata saya bayar awak nanti guna transaksi online itu unsur keraguan tu. Boleh jadi dapat, boleh tak jadi dapat. Tapi sebab ada mekanisme sekarang, confirm lah kalau kita bayar secara online memang jaranglah tak dapat. Betul tak? Jaranglah tak dapat kan? Tapi zaman dulu mungkin jadi macam tu. Okay, so it's gharar. Kalau contoh kitab fiqh dulu, dibagi contoh gharar ni benda yang contoh nampak tak saya nak jual burung kat awak. Saya nak jual burung. Mana burung tu? Nampak tak burung kat langit tu? Itulah, belilah. Itu gharar namanya. Itu gharar, keragu yang faiz. Ataupun saya nak beli ikan lah. Boleh nak beli ikan? Boleh. Awak nampak tak tasik tu? Nampak? Nampak tak ada ikan dalam tasik tu? Nampak? Jaminlah ikan tu. Itu pun gharar. Itu contoh-contoh kitab lama punya memberi contoh lah. Tapi susah sikit lah zaman sekarang ni. Aplikasi dia tu tak sama macam dulu kan. Okay. So ini contoh-contoh pelaburan yang kita tidak boleh masuk Dan antara perkara yang saya nak stresskan kat awak, ramai pelajar ataupun orang awam sekarang melabur pada tempat-tempat yang unsure, maksudnya tidak pasti. Iaitu skim cepat kaya. Dia tak namakan kami bukan skim cepat kaya, dia kata gitu. Kami bukan skim cepat kaya, dia kata. Ini kaedah ni dia guna pula, dia punya nama dia skim pelaburan amanah. Skim pelaburan amanah. Keuntungan 100%. So hati-hati hati-hati. Keuntungan setakat ni paling besar saya pernah dengar syarikat bagi ataupun dalam bentuk dividen yang bentuk institusi pelaburan ni yang halal, paling banyak pun 20%. Bank rakyat lah, bank rakyat bagi sampai 20% kan. Kalau tabungan haji paling banyak pun 9%, 7%. Tapi dia boleh bagi 100%. Hati-hati. Hati-hati. Dan dia suka menggunakan nama-nama Islamik. Kemudian antara lagi dia gunakan artis-artis, dia gunakan ulama. Dia ustaz ni pun melabur. Sekarang ni trend kat Kuantan, saya tak sure, saya takut saya cakap salah. Tapi saya tak, maaf lah kalau ada siapa yang dah melabur dah. Tapi saya dah baca iklan tu. Sekarang ni yang famous sekarang ni Mecca Fund. Siapa ada pernah dengar perkataan Mecca Fund? Tak ada. Mecca Fund Hotel. Mecca Fund Hotel. Tak ada Tak ada. Mungkin tak ada terlibat lah. Tapi sekarang nak menjadi trend kat Kuantan. Ustaz-ustaz yang mempromosikan labur letak 3,000 akan dapat dalam 3 tahun 4 tahun dapat boleh pergi umrah, pergi haji. Duit tu berkembang dengan cepat kan? Saya takut jadi macam Swish. Dulu ada kes penipuan ni, scam ni, kes penipuan ni namanya Swiss Bank. Itu lama tau nak detect benda ni. Sebenarnya pelaburan skim cepat kaya bukan senang tau. Bank negara ni sangat berhati-hati. Dia bukan senang nak saman orang begitu saja. Apa pun saya senang bagi kesimpulan yang mudah. Bila awak nak melabur, awak kena call bank negara. Betul tak ini adalah institusi yang sah untuk saya melabur? Awak kena call sendiri bank negara. Jangan tanya orang-orang. Kalau tanya orang, memang dia kata tak ada masalah lah, tak ada masalah. Betul, memang confirm ustaz ni pun masuk, tak ada hal lah, dia kata. Gitu. Ya. Dinamas tadi saya cakap pelaburan emas lah. Pelaburan emas tu soalan awak dari sudut boleh ke dari sudut islami? Boleh lah. Boleh tu boleh masuk dalam? Tak boleh nak join.
Boleh. Boleh. Syaratnya anda tahulah macam mana caranya. Satu, kena